الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah sempurnakanlah zakatmu. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Zakat adalah ibadah yang wajib di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang dibacakan di awal khutbah sebentar tadi. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, yakni keluarkanlah zakat, sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dalam menanggung amanah zakat ini, pihak Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan lembaga zakat Selangor sentiasa berusaha menyampaikan ilmu dan kefahaman agar ibadah zakat ini dapat ditunaikan dengan betul dan sempurna. Sedang jemaah, biarpun kewajiban membayar zakat tidak dapat dinafikan lagi, kerana ia adalah rukun min arkan Islam, rukun daripada rukun Islam yang disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Namun umat Islam perlu memahami bahawa kewajiban zakat itu perlulah datang seiring dengan ilmu pengetahuan yang betul. Apabila gagal memahami ibadah zakat, maka kesannya ialah pelaksanaan zakat itu juga menjadi salah dan boleh menjadikan zakat itu tidak sah. Sudah jemaah, zakat diwajibkan dengan matlamat dan hikmah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Dan di antara sumber utama kesejahteraan ialah apabila kekayaan dapat dikongsi dan dirasai bersama golongan yang memerlukan. Perkongsian kekayaan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 ke 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-harta yang menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri dari meminta-minta. Selain daripada itu, zakat juga dapat mengelakkan berlakunya kejadian yang buruk dalam masyarakat, seperti jenayah yang berkaitan dengan kemiskinan, misalnya mencuri, merompak, merabut dan sebagainya. Dan ia juga boleh tidak ditangani, menangani dengan berkesan jika zakat dilaksanakan dengan betul. Sudah jemaah, zakat itu sendiri sifatnya menghalang kekayaan itu daripada hanya beredar kepada kalangan orang-orang tertentu sahaja, dan akhirnya akan menyakiti hati dan perasaan orang-orang miskin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ketetapannya demikian supaya harta itu tidak hanya beredar, berpusing-pusing antara orang-orang yang kaya dalam kalangan kamu sahaja. Muslimin yang dirahmati Allah,
Hukum dan fatwa ke atas zakat juga berubah mengikut perubahan keadaan, tempat dan masa. Seiring dengan dunia yang senantiasa berubah dan terus berkembang, maka umat Islam hendaklah mengambil tahu tentang perubahan fatwa zakat yang dikeluarkan oleh Jatuh Kuasa Fatwa Negeri Husain Negeri Selangor dari semasa ke semasa. Kegagalan mengikuti perubahan fatwa boleh menyebabkan zakat yang ditunaikan menjadi tidak sempurna. Misalnya, pada tahun 2017, fatwa kutipan zakat 2013 telah dipilih dan ia menyebabkan perubahan yang besar kepada banyak corak kutipan zakat di Selangor. Antaranya ialah harta yang dikenakan zakat pendapatan telah ditambah, iaitu dengan memasukkan pemberian pihak lain yang diperolehi bukan dari sumber pekerjaan sebagai wajib dizakatkan. Pada kaedah tafsiran zakat wang simpanan juga diubah daripada mengambil baki terendah kepada baki di penghujung tahun. Begitu juga dengan fatwa ke atas pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, iaitu sejak pengeluaran adalah diwajibkan zakat pada saat wang itu diperolehi dan bukannya dikeluarkan zakat selepas setahun diperolehi. Sudah jemaah, malah ada satu ketetapan yang lebih besar yang telah difatwakan, yaitu umat Islam wajib menggabungkan 4 jenis harta semasa mengirakan zakatnya. 4 jenis harta berkenaan adalah wang simpanan, wang pelaburan emas bukan perhiasan, wang pelaburan emas bukan perhiasan, dan emas perhiasan yang melebihi uruf kebiasaannya, itu melebihi 800 gram. Dan yang terkini pada tahun 2021 yang lalu, sebuah fatwa mengenai zakat ke atas mata wang kripto telah pun diluluskan di Selangor. Maka umat Islam yang mencipta kekayaan dengan cara melabur dan menyimpan dalam mata wang kripto juga wajib menunaikan zakat seiring dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat atas kekayaan harta kamu, riwayat Imam At-Tirmizi. Sudah jemaah, oleh itu umat Islam yang tinggal ataupun berada di negeri Selangor adalah wajib mentaati semua fatwa ini, kerana ialah perintah ulil amr di bawah pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasulullah dan ulil amr, orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Sedangkan tetamu Allah yang dikasihi sekalian, seiring dengan perkembangan zaman, maka lembaga zakat Selangor telah menerokai berbagai kaedah baru yang memudahkan urusan zakat, sama ada kutipan maupun agihan. Misalnya, dalam isu bayaran zakat, umat Islam boleh memilih untuk melaksanakan kewajiban zakat tanpa perlu hadir ke mana-mana kaunter zakat secara fizikal. Mereka boleh menghubungi talian khidmat pelanggan dan bertanya pelbagai persoalan zakat, ataupun lebih mudah, mereka boleh membuat taksiran zakat secara persendirian dengan hanya memuatkan aplikasi zakat di internet, termasuklah di telefon bimbit smartphone masing-masing. Umat Islam hanya perlu memasukkan maklumat jumlah harta mereka sahaja dan seterusnya. Ia akan dikira secara otomatik oleh komputer. Seterusnya jawapan sama ada mereka layak membayar zakat ataupun tidak akan diberikan. Selanjutnya mereka boleh langsung membuat pembayaran menerusi pelbagai saluran internet yang disediakan. Seiring dengan matlamat untuk menggalakkan dan memudahkan umat Islam membayar zakat, maka berbulan 15 Jun hingga 31 Julai 2022 yang lalu, Lembaga Zakat Selangor telah menjalankan kempen bulan taksir zakat kepada seluruh umat Islam di negeri ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bulan taksir zakat dan semua pengiraan kata zakat ini, kita bolehlah merujuk pada laman web Lembaga Zakat Selangor di zakatselangor.com.my atau memuat turun aplikasi Zakat Selangor di telefon masing-masing. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Apakah hasil daripada kutipan zakat yang tinggi ini pada umat Islam? Jawapannya ialah, ya, dengan kutipan zakat kita dapat menyantuni lebih 1,5 juta umat Islam yang memerlukan, khususnya di kalangan fakir miskin, mualaf, orang sakit, anak-anak yang belajar di universiti dan sebagainya. Misalnya pada tahun 2021 yang lalu, dengan kutipan zakat sebanyak 992,9 juta, maka sebanyak 929 juta telah diagihkan kembali kepada 8 asnaf. Ini melibatkan lebih 60,000 buah keluarga asnaf fakir miskin dan mualaf dan berbagai daerah. Zakat juga membolehkan lembaga zakat selaku melaksanakan program pembangunan asnaf Islam. Misalnya bantuan kewangan bulanan, sewa rumah, baik pulih rumah, menanggung kos perubatan asnaf, meneruskan bantuan pendidikan rendah, menengah dan juga tinggi, dan mahasiswa, bimbingan dan perlindungan pada asnaf yang ditimpa masalah sosial, mengajarkan kelas-kelas pengajian mu'alaf, bantuan modal pedagang asnaf, membiayai atau mendanai usaha dakwah dan berbagai program lagi. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan kutip 992,9 juta, yang keluar 929 juta. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya jangan kita menyebarkan dakwaan kononnya duit zakat hanya tersimpan begitu saja. Ini adalah satu kenyataan yang sangat-sangat tidak benar. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, umat Islam hendaklah sama-sama mengambil tanggungjawab dengan membuat khiraan dan taksiran zakat yang betul sebagaimana yang telah ditetapkan syarak. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyadari bahawa perbuatan menghina, mengingkari, melanggar atau mempertikaikan perintah ataupun arahan mana-mana fatwa adalah satu kesalahan dari segi undang-undang dan juga syarak. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah membayar zakat di kaunter-kaunter lembaga zakat di seluruh negeri atau melalui medium online, aplikasi zakat selama demi memastikan benar-benar berkesan pada asnaf yang menerimanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat di hamba-hambanya dan juga menerima sedekah dan zakat serta membalasnya, dan bahawa sesungguhnya Allah dialah menerima taubat bagi Maha Pengasihani. Surah Taubah ayat 103. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu